Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga hari ni kita dapat sambung. Cuma tak awal semalam katanya seminit jadi kena backup nanti nah. Nak backup dengan link daripada PMT juga nanti. Kena backup dulu, maknanya kalau dia terhilang tu boleh follow di PMT lah. Ala kulli hal, hari ni kita baca dari ayat 175 surah Al-A'raf. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita baca ni ayat ni sambungan cerita, masih lagi sebenarnya cerita Nabi Musa. Kita sebut kemarin cerita Nabi Musa berakhir pada ayat angkat gunung tu kan. Ada lagi cerita ni, cuma yang kaitannya bukan secara langsung, tapi cerita kaitan secara tidak langsung. Tidak langsung macam mana? Ada hubungan dengan Nabi Musa, tapi dia bukan kaum Nabi Musa. Apa makna dia? Apa ayat dia hari ni? Hari ni cerita ni sangat penting untuk kita, orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi peluang untuk belajar. Apa kata Allah? Watlu 'alaihim, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Naba'al ladzi, naba' ni berita. Bagi tahu kepada orang Islam ni berita. Berita apa? Naba'al ladzi atainahu ayatina. Cerita atau berita seorang yang kami beri kepadanya pengetahuan, ilmu tentang ayat-ayat kami. Yakni orang ni dia ada ilmu dari kitab. Orang dari kalangan mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, kemudian dia tergelincir darinya, terkeluar daripada mematuhinya. Maknanya orang ni asalnya baik, belajar, ada ilmu, kemudian dia sendiri tergelincir daripada jalan ilmu dia.
Ini bahaya. Fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan pun mengikutinya. Syaitan ikut dia. Hebat tak hebat orang lagu ni. Wa fakana minal ghawin, jadilah dia orang-orang yang sesat. Cerita ni siapa? Maknanya Allah Ta'ala ni bila dia cerita, bukanlah cerita begitu je. Siapakah individu yang dimaksudkan diberi ilmu kemudian berpaling daripadanya, tergelincir daripadanya? Cerita ni ada kaitan dengan kisah Nabi Musa. Iaitu apabila Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan Bani Israel selamat daripada Fir'aun menuju ke Palestin. Dalam perjalanan dia tu kita dah baca macam-macam cerita dia. Bermula daripada Nabi Musa alaihi salam lalu dengan satu kaum yang menyembah patung. Kaum dia minta patung. Kemudian tengok nak minta Tuhan. Kemudian Nabi Musa bermunajat. Kemudian Samiri buat patung anak lembu. Macam-macam dah cerita. Sampai akhirnya mereka ni sampai dekat satu tempat nak masuk kepada nak pergi kepada Palestin. Dekat Palestin ada satu kaum Jabbarin. Satu kaum yang megah. Satu kaum yang megah. Di mana bila mereka dengar kedatangan Nabi Musa alaihi salam nak pergi ke Palestin, mereka tak nak bagi Nabi Musa masuk Palestin. Mereka tak nak bagi. Sehingga kaum Nabi Musa pun nak berdepan dengan kaum ni. Kan ayat kita kata idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kaum Nabi Musa kata pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang, kami duduk sini tunggu je. Ni cerita kaum Nabi Musa duduk saja, tapi dekat sebelah sana kaum yang duduk di Palestin tu, kaum yang Jabbarin, yang megah tu, ada juga kisah yang berlaku di kalangan mereka. Kisah apa? Salah seorang daripada mereka ni ada seorang alim. Ulama dia. Dan ulama dia ni hebat sehingga bila dia berdoa, doa dia mustajab, doa dia makbul. Apabila begitu, kaum dia ni minta tolong dengan orang alim ni. Nama orang alim ni Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Aja dengar nama ni? Bal'am. Tak aja dengar. Tak pernah dengar. Bal'am. Bal'am bin Ba'ura. Orang alim. Orang yang diberikan ilmu. Orang yang diberikan ayat-ayat. Ayat-ayat. Mana kalau seorang tu diberikan ilmu, kemudian dia tergelincir daripada landasan, maka kena ambil perhatian. Jangan jadi seperti Bal'am. Jangan jadi seperti Bal'am. Apa kisah detail dia? Jadi Bal'am ni dia duduk di Palestin. Dia duduk di tempat kaum Jabbarin. Bila dengar Nabi Musa AS nak datang tempat dia, kaum dia pun pergi jumpa Bal'am, minta dengan Bal'am supaya doa kepada Allah agar Allah tak sampaikan Nabi Musa tempat kita. Agar Allah halang Nabi Musa daripada sampai ke Palestin. Dahsyat atau dahsyat orang ni. Kemudian mereka kata, ni Musa bin Imran datang dengan Bani Israel. Kalau dia datang tempat kita, nanti dia akan keluarkan kita daripada negeri kita. Dia akan bunuh kita.
dan dia akan jadikan Palestin ni tempat tinggal Bani Israel. Sedangkan kita tak ada tempat lain daripada Palestin. Doakanlah wahai Bal'am, engkau orang yang mustajab doa. Doalah kepada Allah supaya Allah selamatkan kita. Bal'am kata apa? Celaka puak kamu ni. Mula-mula dia marah. Wailakum, celakanya kamu. Nabiullah ma'ahul malaikah wal mu'minun. Dia tu Nabi Allah. Bersamanya malaikat, bersamanya orang-orang mukmin. Macam mana aku nak berdoa ke atas mereka? Macam mana aku nak berdoa ke atas mereka? Wa ana a'lamu minallahi ma a'lam. Sedang aku tahu ilmu yang Allah bagi tahu aku. Mana aku tahu mereka ni orang baik, orang betul, orang gapo? Qalu ma lana min manzil. Dia kata, tolonglah doa kita, tak ada tempat lain dah. Falam yazalu, mereka pun pujuk dia sehingga akhirnya dia terfitnah. Terfitnah ni maknanya dia terima pujukan kaum dia. Ni sifat orang yang ada ilmu tapi tergelincir darinya. Watak macam ni ada. Sehingga Fir'aun umat ini, siapa Fir'aun umat ini? Abu Jahal. Yang kita sebut Abu Jahal. Amru bin Hisham. Dia ni orang yang cerdik. Cuma oleh kerana dia ni mendahulukan kaum dia. Dia dengar Nabi ngaji baca Quran, dia tahu ni betul. Cuma oleh kerana dia ni kata, Muhammad kabilah Quraisy, aku ni Bani Makhzum. Lawan kabilah lawan ni. Takkan nak terima Islam. Macam mana aku dengan kabilah aku pula? Maknanya dia tahu kebenaran tapi dia memilih selain daripada kebenaran itu. Bal'am dia tahu ilmu yang benar. Tapi oleh kerana dipujuk oleh kaum dia, dia terpengaruh dengan pujukan kaum. Lalu apa? Apa yang berlaku? Dia pun naiklah himar dia. Naik keldai dia menuju ke tempat perkumpulannya Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Ni orang yang ada ilmu ni, tapi kita mintalah berlindung dengan Allah. Mintalah sungguh-sungguh berlindung dengan Allah. Apabila Allah bagi kepada kita ilmu, biarlah kita ni mengikuti kebenaran tersebut. Jangan jadi orang yang diberi ilmu tapi tergelincir dari jalannya seperti Bal'am. Okey? Kemudian bila dia naik keldai dia pergi ke gunung, yang mana dari gunung tersebut dia boleh nampak kumpulan Nabi Musa. Dia nak pergi itu, falamma sara 'alaiha ghaira kathir. Dia naik keldai dia baru berjalan, keldai dia duduk. Tak nak berjalan. Dia turun, dia pukul keldai dia. Kemudian keldai itu bangun, dia naik balik, jalan pula sikit. Tak lama keldai dia duduk lagi. Dia turun, dia pukul lagi, jalan balik. Sampailah hatta idza azlaqaha, kemudian bila dia pukul untuk bangun kali ketiga tu, fa a'udhina laha fakallamathu, unta tu boleh bercakap. Dia kata, aina tadhhab ya Bal'am wayhaki, celaka kamu wahai Bal'am, kemana kamu nak pergi? Kamu nak pergi kepada Nabi Allah dan orang-orang mukmin, lalu mendoakan kepada mereka. Mu nak pergi mana? Mu tak nampak ke depan aku ni ada malaikat? Kata keldai tu.
Tapi fantalaqat bihi, ne, falam yanza anha, Bal'am tak hirau, kemudian Bal'am pukul dia sehingga dia berjalan juga pergi ke tempat yang dimaksudkan. Unta tu kena pukul, dia pukul sampai ke sana. Keldai, unta, keldai dia. Sampai di sana, maka Bal'am pun dengan kaum dia berdoa. Cuma Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni, oleh kerana dia jaga Nabi Musa AS, setiap kali Bal'am berdoa keburukan ke atas Nabi Musa, Allah tukar jadi keburukan ke atas kaum dia. Dan setiap kali dia berdoa kebaikan kepada kaum dia, Allah pusingkan lidah dia jadi berdoa kebaikan kepada Nabi Musa. Sampai kaum dia kata, apa ni? Kamu sedar tak kamu buat apa ni? Kamu doa kebaikan untuk dia, keburukan untuk kami. Terbalik pula. Kata Bal'am, hadza ma la amliku. Aku pun tak boleh nak buat apa. Hadza syai'un qad ghalaba Allahu alaih. Ini sesuatu yang Allah Ta'ala yang kontrol lah. Tiba-tiba qala, ni kisah ni diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam tafsir dia ni. Dalam tafsir disebut tafsir Tabari, dalam tafsir At-Tabari. Kemudian bila dia begitu, bila dia kata aku tak boleh buat apa nak, tiba-tiba lidah dia terjelah. Terkeluar lidah dia terjelah sampai ke dada. Lalu dia kata, qad zahabat minnil an ad-dunya wal akhirah. Dia kata, habislah aku dunia akhirat. Mana dia sedar dia ni dah menerima kemurkaan Allah. Sebab dia tahu Nabi Musa tu siapa. Tapi dia dengar kaum dia pergi juga lawan atau minta dengan Allah supaya Allah tak bagi Nabi Musa AS masuk Palestin. Akhir sekali Allah Ta'ala hukum dia, lidah dia keluar, terjelas sampai ke dada. Wandala'a lisanuhu fawaqa'a ala sadrihi. Terjelas lidah sampai ke dada. Lalu dia kata apa? Habislah aku. Qad zahaba anni ad-dunya wal akhirah. Hilanglah bagiku sekarang dunia dan akhirat. Makna dunia pun aku binasa, akhirat pun nanti aku binasa. Tahu dia tahu. Walam yabqa illa al-makra wal hilah. Tapi Bal'am ni punyalah hati kering. Dia kata seolah-olah macam ni lah. Alang-alang Tuhan dah hukum aku, kita lawan Nabi Musa habis-habisan. Seolah-olah gitulah bahasa kita. Alang-alang aku dah kena macam ni, buat sampai habis. Bukan kata dia nak taubat ke apa tak. Dia kata apa? Walam yabqa illa al-makra wal hilah. Tidak tinggal kecuali tipu daya dan hilah. Sa'amkuru lakum wa ahtal. Aku akan buat untuk kamu dan kita guna hilah supaya Nabi Musa tak boleh masuk. Dahsyat orang ini. Ini masalah hati ni. Masalah hati. Kena beringat hati ni. Ada orang zahir amalan dia baik, tapi dia bermasalah dalam hati. Sehingga akhirnya takdir mendahuluinya, yakni Allah tahu apa yang ada dalam hati dia, lalu Allah pesongkan dia ke jalan kemungkaran dan akhirnya masuk neraka. Ingat tak satu hadis di mana Nabi SAW sebut ada orang ni dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga dia dengan syurga ni sehasta je lagi nak masuk syurga.
tapi takdir mendahuluinya, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, mati masuk neraka. Dan ada pula seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia dengan neraka tinggal sehasta je. Tiba-tiba takdir mendahuluinya, dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati masuk syurga. Macam mana kita nak faham? Takkanlah Allah Ta'ala ni zalim gitu. Tak. Dia dah beramal dengan amal ahli syurga, tiba-tiba di akhir hayat masuk neraka. Sebab hadis tersebut fayasbiquhul kitab, takdir mendahuluinya. Yang seolah-olah benda ni dia dah elok-elok buat amal, Allah yang tukar dia jadi buruk, dia mati dalam keburukan tersebut. Siapa salah? Nampak macam Allah yang salah. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, hadis tu hadis yang sahih. Seorang lelaki beramal dengan amalan ahli syurga fima yabdu linnas, pada pandangan manusia. Maknanya orang ni, kita tengok dia buat baik. Amalan dia tu memang nampak baik. Tapi dia ada masalah dalam hati dia. Boleh jadi sebab riak, boleh jadi sebab tidak ikhlas, boleh jadi sebab nak pangkat, boleh jadi sebab nak harta, boleh jadi kerana macam-macam lah asbab yang mana menunjukkan amalan yang dia buat tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni lah akhirnya sebelum daripada dia mati, Allah Ta'ala akan bongkarkan apa yang ada dalam hatinya, sehingga selama ni dia buat benda baik bukan kerana Allah, lalu dia berubah di akhir hayat dan mati dalam keadaan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya hati kita ni seiring dengan amalan. Adapun orang yang hati dia ikhlas dalam beramal, maka Allah pasti menjaga amalannya. Kerana Allah Ta'ala sebut innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Wallahu la yudhi'a iman, innallaha la yudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu, yakni salat kamu. Mana-mana amalan yang orang buat ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala akan simpan, Allah jaga, Allah bagi pahala. Dan orang ni dengan sebab amalan dia ni lah, dia beroleh husnul khatimah. Tapi dengan syarat, amalan dia dengan hati dia seiring. Biarlah kita ni amalan tak banyak, tapi seiring dengan keikhlasan, lalu Allah Ta'ala terima. Yang sedikit tu, kalau sedikit diterima oleh Allah, lebih baik daripada banyak yang tidak diterima oleh Allah. Jadi Bal'am ni, setelah daripada dia dihukum terjeler tu, dia lawan Tuhan, maknanya tahulah dalam hati dia selama ni dia buat tu belum cukup ikhlas kerana Allah. Kerana dia sanggup, walaupun dalam keilmuan dia, dalam doa dia mustajab, dia sanggup berdoa ke atas Nabi Allah Musa. Ini menunjukkan apa? Hati dia bermasalah. Hati dia bermasalah. Kita pun duk bimbang. Bimbang. Takut tergelincir di akhir hayat. Cuma kita sekurang-kurangnya ada satu perkara yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Apa dia? Ialah kalau kita jaga niat kita ikhlas kerana Allah, insya-Allah Allah jaga kita. Di situlah. Bukanlah tiba-tiba dia ni baik, tiba-tiba je Allah Ta'ala palingkan hati dia seolah-olah nampak macam tak aci dan tak adil. Tak ada. Dalam riwayat Imam Muslim tu memberi jawapan kepada kita, iaitulah orang ni baik pada pandangan manusia, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati dia. Bal'am bila dia kata alang-alang dah jadi lagu ni, dunia akhirat aku dah habis, maka kita buat betul-betul.
Bal'am kata gitu. Aku akan ajar kamu macam mana nak suruh Nabi Musa ni terhalang. Lalu dia pun kata kepada kaum dia. Dia kata kepada kaum dia, Jammilun nisa wa a'tuhunna sil' thumma arsaluhunna ilal askar yabi'naha fihi wa murruhun fala tamna' imra'atun nafsaha min rajulin aradaha fa innahum idza in zana rajulun minhum wahidun kafaitumuhum. Dia kata panggil wanita, Bal'am ajar, hiaskan wanita-wanita, bagi mereka barang, maka pergi hantar mereka ke kem sana seolah-olah dia orang ini nak jual barang, berniaga. Hantar perempuan-perempuan cantik pergi berniaga dekat mereka. Sekiranya ada seorang lelaki dari mereka yang tiba-tiba berkehendak kepada wanita tu dengan kejahatan, janganlah wanita itu menolaknya. Kerana apa? Seandainya seorang daripada mereka berzina, sudah cukup menjadi sebab Tuhan untuk hukum mereka. Bal'am ajar kaum dia. Jahat tak jahat ni orang ni? Jahat tak jahat? Lawan Allah. Allah dah jelekkan lidah dia dah. Tapi dia kata alang-alang dah terjelek lagu ni, kita lawan sampai habis. Bahaya ni masalah hati ni. Bagaimana orang yang asalnya berilmu, asalnya doa mustajab, asalnya memiliki kedudukan yang mulia, tetapi dalam sekelip mata berubah menjadi orang yang hina dan celaka. Jagalah niat kita dah. Hati ni Allahu Akbar. Doa semua kepada Allah. Kecek tu boleh, mudah kecek, tapi masalah hati ni, semoga Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Semoga Allah tetapkan hati kita. Tu je kita minta dengan Allah. Dialah pemilik yang membolak-balikkan hati. Kemudian betul, kaum dia ni buat sungguh lagu tu. Hantar wanita pergi sana, dan kemudian ada seorang lelaki daripada pembesar Bani Israel, daripada pembesar Bani Israel. Bila dia tengok ada nama dia dalam ni, tapi tak payah sebut nama pun tak apalah. Bila dia tengok wanita tu, dia pun berkenan. Dia pun ambil pimpin tangan wanita tu pergi menghadap Nabi Musa. Dia kata apa? Aku rasa kamu akan kata wanita ni haram untukku, dan jangan dekati dia. Nabi Musa kata betul, haram. Haram ke atas kamu mendatangi wanita tu. Dia kata, demi Allah aku tidak akan mentaatimu. Dia sebut dalam tafsir lah cerita dia, fa wallahi la uti'uka. Aku tak akan dengar cakap kamu. Dia pun ambil wanita tersebut, bawa masuk ke dalam kemah dia, kemudian berlakulah antara mereka. Lalu dengan sebab itu Allah Ta'ala menurunkan bala pula kepada Bani Israel. Datang pula ta'un, penyakit ke atas mereka, disebabkan seorang lelaki ni. Disebabkan satu perbuatan ini, kemudian ada seorang lelaki dengar, tahu cerita bila orang kena penyakit dan sebagainya. Wa kana ghaiban hina sana'a. Masa tu dia tak ada waktu lelaki ni menghadap Nabi Musa dan bawa perempuan tu masuk dalam kamar. Masa tu dia tak ada. Kemudian bila turun ta'un,
dia datang jumpa Nabi Musa, kemudian dia tahu berita lelaki yang berzina tadi. Dia terus masuk dalam kemah dan dia bunuh dua-dua tu. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala angkat balik penyakit itu daripada Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Itu pun dalam waktu sebentar ramai orang mati disebabkan perbuatan tersebut. Jadi inilah yang disebutkan macam mana orang yang mana dia ada ilmu kemudian meninggalkan ilmu itu kerana kepentingan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Tetapi dia bermati-matian cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah dia ceritanya. Tapi orang ni sebenarnya kalau Allah Ta'ala nak angkat dia, boleh pasal ilmu dia tinggi. Tapi oleh kerana kecenderungan dia terhadap dunia yang sangat kuat, dan kerana dia mengikuti hawa nafsu dia, maka kata Allah, tetapi dia bermati-matian cenderung kepada dunia dan hawa nafsunya. Akhirnya tak jadilah tinggi darjat dia. Sebaliknya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathalil kalbi. Bandingan dia adalah seperti anjing. Allah Taala kata, bandingan orang macam ni seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Sekiranya engkau menghalaunya, maka dia hulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan sekiranya engkau biarkan dia tak buat apa-apa pun, tetap juga dia terjeler, menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Mana sifat anjing ni, kalau kita lah halau dia pun untuk jeler situ je, kalau kita biar pun jeler situ je. Terjeler begitu. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami. Jadi ada yang sebut ayat ni perbandingan lidahnya Bal'am yang terjelas seperti anjing. Ada yang kata juga sifatnya mengikuti kaum dia seperti anjing. Taatnya dia, suruh buat gapo buat belaka, walaupun sampai ke tahap lawan Allah. Wal'iyadzu billah, kita minta perlindungan dengan Allah daripada tergelincir setelah hidayah. Faqsusil qasas, maka ceritakanlah cerita itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Berfikir. Apa fikiran dia? Jangan lawan Allah. Jangan kita kata mensia-siakan ilmu yang Allah dah bagi. Tunduklah kepada Allah. Jangan jangan lebihkan sesuatu selain dari Allah ke atas agama Allah. Ramai manusia gitu. Dia ada indikator lain. Kabilah dia, negeri dia, kumpulan dia, parti dia, mazhab dia, firqah dia, macam-macam. Dia dahulukan lebih daripada ayat-ayat Allah. Yang ni bahaya. Kita minta sebanyak-banyaknya taufik, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya benar.
Dan kita minta keselamatan dari Allah Azza wa Jalla dari tergelincir setelah daripada hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau bagi hidayah kepada kami. Berdoalah untuk hati. Berdoalah untuk hati. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam a'inna ala zikrika, pada zikir kepadamu, wa syukrika, pada bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hati kami ini cahaya. Dan ada doa Allah Ta'ala ajar kepada kita juga, antaj'alal Qur'anal azima rabi'a qulubina. Nabi ajar, ya Allah, aku minta kepadamu dengan nama-namamu yang indah. Hadis itu panjang kan? Hadis itu, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika, sampai as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran Al-Karim, Quran itu taman di hati kami. Mana doalah untuk hati biar dia ikhlas, bila dia ni tetap istiqamah, biar dia sayang kepada Allah, biar dia dahulukan Allah lebih daripada yang lain. Bahaya kadang-kadang kita ni diuji, tuan-tuan. Diuji, macam-macam ujian. Masalah hati ni macam-macam ujian. Kita bimbang di saat kita tak sedar sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah. Dan kita bimbang di saat kita mendahulukan hawa nafsu lebih daripada hidayah Allah. Kadang-kadang dia bermula dengan benda kecil-kecil je. Benda-benda kecil, betul tak kita ni sayang kepada Allah? Kadang-kadang benda-benda kecil itulah yang menyebabkan kelamaan hati dia makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Jadi ini peringatan. Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah berita ini atau kisah ini supaya mereka berfikir. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina. Amatlah buruk bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadlimun. Dan mereka pula berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang mendapat hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang sebenarnya beroleh petunjuk. Wa man yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi soal pokok hidayah ni kembali kepada Allah. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan hidayah, dialah yang membolak-balikkan hati. Minta sesungguh-sungguhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pengajaran kepada kita semua daripada kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Orang yang sudah diberikan ilmu Ismullahil A'zam. Sehingga kalau dia berdoa, Allah akan terima doa dia. Tahap tu hebatnya dia, Bal'am ni. Dia doa, Allah akan tak terima doa dia. Tapi dia telah salah menggunakan ilmu doa dia tersebut untuk mendoakan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam antara perkataan Nabi ialah innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayat ini mesti diucapkan dengan penuh penghayatan. Kita biasa dengar bila orang baca khutbah ya. Padahal Nabi sebut tu ada makna dia. Innal hamdalillah, puji ni milik Allah. Nahmaduhu, kami puji dia. Wa nasta'inuhu, kami minta pertolongan daripada dia. Wa nastahdihi, kami minta hidayah daripada dia. Ini nastahdihi wa nastaghfiruh, dan kami minta keampunan daripada dia. Na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kami. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kami. Kita bimbang amalan kita ada hak buruk ni menatijahkan sesuatu yang lebih buruk pada kemudian hari. Kita berlindung kepada Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, tidak ada siapa pun yang boleh menyesatkan dia. Wa man yudlil, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tak ada orang yang boleh memberi hidayah kepadanya. Lalu kita pun mengaku asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga bersaksi Nabi Muhammad itu rasul dia. Ni adalah ayat kita minta hidayah dengan Allah. Jadi sebab itu ayat ni, ayat yang ke 177 dari surah Al-A'raf ni nak menceritakan kepada kita betapa hidayah itu milik Allah. Jangan berasa kita hari ni dapat hidayah ni sebab kita. Sebab di situ akan datanglah kesombongan. Sebab aku rajin ngaji, mu tak rajin ngaji. Dia nisbahkan sebab dia rajin, lalu dia dapat hidayah. Betul. Tapi rajin tu siapa yang buat lagu tu? Siapa buat rajin tu? Allah yang bagi taufik, Allah yang bagi hidayah. Jangan sombong. Ya, takut-takut nanti tiba-tiba Allah tarik nikmat tersebut, habis. Jadi sifat jangan sombong kepada Allah ni, Allah Ta'ala tahu. Dalam hati ni jangan, manusia mungkin boleh tengok kita baik berlaku, tapi Allah Ta'ala dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sebab tu siapa yang menjaga rahsia antara dia dengan Allah, maka akan selamatlah zahirnya. Tapi kalau siapa yang hanya memperelokkan zahir, tak jaga rahsia antara dia dengan Allah, maka orang tu akan binasa pada akhirnya. Kalau dia tu buat benda buruk, tak ada orang tahu, orang kata dia ni baik berlaku, tapi dia dengan Allah bermasalah. Dia dengan Allah bermasalah. Allahul musta'an. Kita minta dengan Allah, ialah Allah jaga rahsia kita. Mana rahsia ni benda orang lain tak tahu, kita je tahu. Kita tahulah kita dengan Allah ni setara mana. Tergelincirnya, gelecehnya, tersalahnya, macam-macam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita semualah. Wallahu ta'ala alam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung besok hari lah, 178, 179 ni kita akan sambung pada besok hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.